Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula kuliah kita dan kita masuk di dalam bab sujud tilawah ataupun sujudul Quran, sujud tilawah. Dan kita pohon Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberi ilmu pengetahuan kepada kita. Nabi SAW ketika nak berucap, baginda sering melafazkan khutbah hajah yang selalu tuan-tuan dengar kita baca. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala merupakan pembimbing, pemberi petunjuk kepadanya, man yahdihillah fala mudhillalah, maka tidak akan ada orang yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, sesiapa yang Allah sesatkannya, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Maka sebab itu Allah lah yang memberikan petunjuk dan Allah lah yang menyesatkan sesiapa yang ia kehendaki. Dan di sisi Allah ilmu yang lengkap, Tuhan yang tidak zalim, Dia mengetahui sesiapa yang layak untuk mendapat petunjuk dan Dia mengetahui sesiapa yang layak untuk menjadi sesat. Dan Tuhan tidak menzalimi hamba-hambanya. Maka kita senantiasa memohon kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, supaya Dia memberikan, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan baca beberapa hadis sekaligus dan kemudian saya akan huraikan sekaligus kerana bab ini tidak terlalu memerlukan terlalu panjang perbahasannya. Hadis yang pertama yang dahulu ialah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u inshaqqat, yani surah Al-Insyiqaq ayat 1. Wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wasjud waqtarib, pada ayat yang akhir. Dan katanya kami sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada idza sama'un syaqqat, yakni pada surah Al-Insyiqaq, pada surah idza sama'un syaqqat. Dan kami sujud pada surah Al-Alaq, iaitu pada surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada ayat yang kita sebut tadi, iaitu ayat sujud atau ayat tilawah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yakni daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Huma yakni Allah redha kepada mereka berdua. Radhiyallahu anhuma, huma mereka berdua, yakni Abdullah dan bapaknya Al-Abbas. Abdullah sepupu Nabi, Al-Abbas adalah bapa saudara Nabi. Sebab itu kita dalam sejarah ada yang dinamakan kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah tu kerana khulafa'nya itu semua daripada Bani Abbas, daripada keturunan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kerana kerajaan Abbasiyah. Kerajaan
Umayyah itu kerajaan Umawi, iaitu daripada Abu Sufyan, daripada Bani Umayyah. Umayyah. Keturunan dia. Keturunan dia. Kata dia, qala Sad, surah Sad, laisa min azaimis sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu Al-Bukhari. Surah Sad. Surah Sad, di dalamnya ada cerita tentang sujud cerita tentang Nabi Daud sujud. Apa iaitu Allah cerita tentang Nabi Daud yang telah membuat hukuman terhadap perselisihan yang berlaku di kalangan umat di zaman nabinya antara dua orang yang berselisih. Selepas dia memutuskan hukumannya, Allah kata wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Maka Daud percaya bahawasanya kami telah mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun memohon keampunan pada Tuhannya. Wa kharra raki'a, wa kharra raki'an wa kharra raki'an wa anab, maka dia pun turun sujud, turun rokok dan menyerah, bukan sujud, turun rokok dan menyerah diri kepada Allah, kembali pada Allah, taubat. Ayat ni dia tak cerita supaya sujud, tapi dia cerita tentang Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud bila tahu hal itu, dia kembali rokok, sujud kepada Tuhannya, maksudnya. Dia kisah dalam surah Sad. Kata Ibnu Abbas, kerana ulama khilaf nak ayat ni, sujud tak sujud. Tapi majoriti para ulama berdasarkan hadis ni, hampir banyakkan para ulama berdasarkan hadis ni kata sujud. Tapi laisa min azaimis sujud, bukan daripada sujud yang sangat dituntut bagi surah ni. Tapi dia kata wa qad ra'aitu Rasulullah yasjudu fiha, tapi aku tengok Rasulullah sujud. Kerana sujud ini, sujud tilawah ni, dalam kuliah kita yang lepas kita telah bagi tahu beberapa mazhab. Dua yang paling utama, iaitu dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia kata wajib. Siapa tak, artinya kalau wajib, siapa tak sujud berdosa. Majoriti para ulama, jumhur para ulama menyatakan sujud ni sunat muakkad, sangat dituntut. Yakni kalau sangat dituntut, kalau kita tak buat, tak berdosa, tapi ada kecacatan yang sangat. Tak berdosa, tapi ada kekurangan yang sangat kita pada apa yang Allah tuntut. Sangat digalakkan datang, kita tak mai. Kita tak mai. Orang kata, wajib ke betul? Tak wajib, tapi sangat digalakkan. Artinya ada penekanan yang nak menuju ke arah wajib, walaupun belum dosa. Patut-patut jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Tapi dia kata, bagi surah Sad, bukan sampai ke peringkat itu. Boleh sujud sunat juga, tapi bukan tersangat dituntut. Azaimis sujud, bukan termasuk dalam senarai yang sangat dituntut. Sekali saya akan hurai secara keseluruhan bagi surah ini. Wa an Zaid bin Thabit. Okey, dah sebelum atas tu. Tentu ada kitab kan ni? Semua ada kitab. Okay. Wa anhu, yakni wa an Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahu al-Bukhari.
Daripada Ibn Abbas juga, Nabi sujud pada surah An-Najmi. yakni ayat akhir. Fasjudu lillahi wa'budu. Azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah. Afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Fasjudu lillahi wa'budu. Ayatnya akhir. Hendaklah kamu sujud pada Allah. Azifatil azifah. Dah dekat dah. Dekat dah kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tak ada siapa yang akan dapat menghalang kiamat. Afa min hadzal hadithi ta'jabun. Kamu heran dengan cerita kiamat ni? Wa tadhakuna wa la tabkun. Kamu gelak-gelak ya, kamu tak menangis. Wa antum samidun. Kamu berpaling, kamu keras kepala. Tapi Allah bagi tahu, fasjudu lillahi wa. Sujud pada Allah dan sembah dia. Nabi SAW bila sampai ayat tu sujud. Sujud. Okey. Ini daripada Ibn Abbas. Wa an Zaid bin Thabit, daripada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah siapa? Anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sayang Zaid ni. Nabi masa awal Nabi suka Zaid ni disandarkan pada Nabi nama dia. Tapi Quran larang, ud'uhum li abaihim. Panggil anak-anak sandar kepada bapa-bapa mereka yang benar. Tak kira lah bapa dia siapa. Ulama kata kalau bapa dia himar pun bin himar tu. Tak ada lah bapa himar. Kaldai. Maksudnya apa nama pak dia lah. Bapa dia asing lah. Pasal apa dia masuk Islam nama Abdullah? Ud'uhum li abaihim. Panggil mereka dah sandar pada bapa-bapa mereka. Yang bin Nabi pun tak boleh sandar pada pak dia, sekalipun pak dia kafir. Kalau pak dia kafir, nama tak boleh disandar pada pak dia. Semua para sahabat kebanyakan pakai bin Abdullah lah. Pasal mereka masuk Islam, pak mereka tak masuk Islam. Tak adalah Umar bin Khattab, Umar bin Abdullah lah. Al-Khattab tak masuk Islam. Dia kata, no. Ini versi Islam Malaysia. Tak ada lah. Ud'uhum li abai. Panggil mereka berdasar pada sandar pada bapa-bapa mereka. Nak versi Islam sendiri, payahlah kita. Tak apa, saya cerita pasal Zaid. Zaid, Nabi SAW sayang pada dia. Nabi SAW, Zaid ni dia boleh menulis. Dia boleh menulis. Nabi kata, ta'allam li kitab Yahud. Dalam riwayat Abu Daud. Kau pergi belajar tulisan Yahudi. Fa inni ma'amanuhum ala kitabi. Aku tak apa percaya nanti dengan apa? Dengan tulisan mereka. Maksud dia orang nanti kalau dia orang yang baca, Nabi tak percaya. Zaid kata, fata'allamtu lah. Aku pun belajar kerana Nabi suruh belajar. Ma marrat khamsa wa asharata laylah. Dalam sebagian riwayat, ma marrat nisfu syahr. Tak lebih pada 15 hari aku belajar. Illa haziqtuh. Melainkan aku pandai. Oh, cepat boleh. Dia mengaji tulisan Yahudi tu, cepat boleh. Minta Allah beri kepada kita ilmu supaya cepat boleh. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ni belajar-belajar kuib.
Tak lebih 15 hari. Idza hadaqtu. Fakuntu aqra'u lahu idza katabu ilaihi wa aktubu lahu idza kataba ilaihim. Atau kama qala. Akulah yang baca untuk Nabi bila Yahudi datang hantar surat, dan akulah yang tulis untuk Nabi kalau Nabi hantar surat ke Yahudi. Pasal Nabi tak mau pakai Yahudi yang baca. Takut lain yang ada dalam tu, lain yang dia bagi tahu. Ini pun penting. Kita kena, dunia Islam ni, kita kena menguasai benda ni. Benda-benda yang asas. Kalau tidak, orang lain, kita bergantung pada orang lain, orang tipu kita. Macam senjata lah, orang Islam tak boleh buat apa. Senjata semua orang lain buat. Nak beli senjata pun orang lain kena tentukan. Bila perang, tak berani. Baguslah sekarang ni orang Islam boykot barang-barang Israel atau yang ada hubungan dengan Israel. Bagus, kita sokong. Tapi lebih hebat lagi kalau dunia Islam tak mau jual barang-barang dia kepada barang-barang penting. Dia tak mau jual. Sekarang mereka senjata tak mau jual ke kita. They decide for us. Either you can buy or not. Dia yang putuskan kita boleh beli ataupun tak. So, kita bergantung pada mereka. Nabi SAW ajar, hatta Yahudi punya tulisan, kita kena ada pakar kita. You, tolong baca. Kena orang yang kita percaya. Nabi tidak menulis dan membaca supaya tidak menjadi fitnah. Kata Nabi, mereka-reka ayat. Begitu juga kita kena hantar anak-anak kita supaya pandai dalam bidang-bidang yang kita perlukan. Orang Islam. Supaya orang tak tipu kita. Tapi salah satu cara tak mau bagi orang tipu kita ialah dengan kita mendengar alasan. Sekarang orang tipu kita. Orang dah habang dah scammer, tak percaya. Setahun lebih yang dulu, di kuliah di meja ini, saya bagi tahu, ini kemungkinan scammer. Oh, dia kata ni puak-puak ni memang tak sayang kepada keluarga Nabi. Sekarang, baru abang kata scammer. Dia tengok muka ada janggut putih, mata bercelak sikit. Oh, terus jadi keluarga Nabi. Kita pergi kat negeri Arab, bersambah macam tu. Berlambak lah macam tu. Ada kawasan-kawasan di Syria, dia apa? Segak-segak orang dia. Iran pun cantik-cantik, segak-segak. Tapi kita mudah ditipu. Hanya kenapa keluarga Nabi? Tu dia punya segak. Sebahagian tu boleh buat cerita kartun. Pasal apa dia pakai cermin mata hitam? Takut panahan matanya. Amboi, cayak sangat. Orang bagi tahu. Dengar dulu argument. Dia tak mahu dengar. Orang habaq sikit, oh dia fitnah orang kata Wahabi. Agama mengajar kita supaya jadi cerdik. Agama suruh kita fikir. Tuan-tuan tengok bulan ni. Ni pergi yang jelas-jelas ada di dalam hadis. Dalam Quran. Dalam hadis. Tawaf Kaabah. Tawaf Kaabah. Ni sekarang ni sebahagian manusia di Malaysia ni, di Indonesia juga, tak puas hati. Pergi Mekah tu tak habis lagi, rasa tak sempurna. Doa tu tak mustajab lagi kalau nak doa tu. Kena pergi ke Yaman pula. Lepas tu pergilah ke tempat yang mereka namakan kubur
Nabi Hud. Tuan-tuan, kubur Nabi Hud ni, siapa dia yang kata kubur Nabi Hud? Kerana ada seorang Habib yang pergi mimpi, kata tu kubur Nabi Hud. Mimpi. Oh, jangan main wali Allah mimpi. Atas mimpi tu, buat upacara. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah upacara tu. Tarikh, seolah-olah macam ibadat umrah dan haji. Ada hari bulan dia pula nak pergi. Macam mana cara tu nak pergi. Tapi kalau tuan-tuan tengok, majoriti yang duduk pergi, yang duduk berkumpul di situ, orang Malaysia dan Indonesia. Pergilah juga artis-artis yang rasa dia telah banyak berdosa. Tak puas dia di Kaabah Allah tu. Tak puas dia dengan tawaf yang memadamkan dosa itu. Tak puas dia dengan sa'i yang disyariatkan oleh Nabi itu. Pergi ke situ pula. Pergi ke situ. Kalau orang bagi teguran, confirm hang Wahabi. Kenapa orang Malaysia mendapat sambutan sekarang? Tapi mungkin seminggu dua ni, sebulan dua ni akan kurang sikit. Sebab mata wang kita jatuh. Sebab kita berbelanja. Kita murah hati. Orang mari mengaku kata keturunan Nabi, pi percaya. Ambil profesor mana pun tak tahu. Yang dia bab nahwu saraf tu pun hari tu kita duk perbetui terjemahan. Pihak abang kata dia ada bukti, kata bahawasanya dia ni memang keturunan Nabi. Di atas dokumen. Dokumen nak tengok apa? Satu orang main dokumen, yang ni pak saya. Dia buatlah jalur atas tu. Sebab itu orang-orang yang tak faham dalam ilmu ni, mereka kata kami ada sanad. Sanad bukan untuk kebanggaan. Sanad bagi membuktikan kesabitan. Maksud sanad rangkaian perawi. Rangkaian rawi daripada fulan kepada fulan, kepada fulan, kepada Nabi. Chain of narrations. Chain of narrators. Chain of transmitters. Rangkaian para periwayat. Pasal apa nak tahu fulan? Nak tahu dia siapa, dia jumpa bila, dia mati bila, dia bertemu ke dengan orang atas tu, dia ni bercakap benar ataupun tak. Nak cari rekod di mana? Everybody can claim. Semua orang boleh kata dakwah. Kata Imam Muhammad ibn Sirin, laulal isnad laqala man sya' wa ma sya'. Kata Muhammad ibn Sirin, jika tidak kerana sanad, semua orang boleh dakwah apa saja yang dia mau, dan semua orang boleh dakwah macam-macam dan apa saja yang dia mau. Jadi kita kena tanya sanad. Kalau tanya saya ada sanad, bukan kerana ada sanad tu faedah. Saya yang daif ni pun, yang cap ayam ni pun, tuan-tuan boleh pergi tengok jalur-jalur sanad saya juga semua sampai ke Nabi. Dari segi periwayatan hadis tu. Tapi tak gantunglah main masjid gantung cung-cung tangan. Tak ada lah buat macam tu. Tapi kerana kita tahu sanad itu, fungsi kesabitan itu telah habis. Kerana cukup dengan Sahih Bukhari, Muslim yang kita baca ni. Habis itu kenapa ada orang ambil sanad juga? Mimbab tradisi. Bab tradisi kita, kata Ibn Salah, tabarruk. Kok ada keberkatan daripada fulan ke sahabat. Dan tabarruk, seperti mana kata ulama, jika sanad sahih. Jika sahih, rawi. Ini macam itulah. Dia ni kata ini jalur dia betul-betul sampai ke Nabi. Hak lain tu percaya. Percaya. Apa alasan? Tak ada. Ada dokumen tapi tak boleh tunjuk. Senang macam tu, agama macam tu. What kind of professorship? Sebab itu, maka tertipulah orang Islam ni. Bukan saya nak berbalah masalah, tertipu orang Islam.
Ada tu kata saya dah bagi duit 50,000. Ini kata bagi duit 20,000. Pasal nak pi umrah dengan anak cucu Nabi. Tiba-tiba duit saya hilang. Macam-macam. Orang manipulate kita. Sedangkan agama menyuruh kita berfikir, mengelakkan kita diperbodohkan. Tuan-tuan, sepanjang sejarah ni, penipu sebesar mana pun memang ada pengikut. Ayah Pin baca surah Abak terbalik pun ada pengikut. Boleh buat teko. Tuan-tuan tengok teko Ayah Pin. Elok pula tu teko dah. Buat teko ya. Ada pun. Ada yang menyerahkan diri pada dia. Comel-comel pula tu. Kalau kita tengok Ayah Pin tu, tak tahulah nak kata apa. So abang pun baca terbalik, dia bukan tahu baca. Makcik kita kata tak lalu. Dia tak tahu. Dengan tuan-tuan, boleh tuan-tuan lagi ikut. Tak apalah, itu bukan alasan. Ada orang ikut. Baca pun tak kerti. Bukan ikut biasa-biasa. Basuh kaki dia dengan susu. Minum susu tu. Anak dara muda-muda, pelajar universiti, artis, serah diri kat dah. Tuan-tuan, di sebalik semua kesesatan akan ada orang yang kempen di belakang dia. Kerana orang tu akan dapat untung. Tuan-tuan pergi kubur-kubur di Pakistan, di Mesir, di India. Orang yang pergi tu bayar hajat, bubuh duit. Tuan-tuan boleh tengok di dalam YouTube apa, dia buat keluar duit bergundi-gundi. Tuan-tuan ingat, yang jaga kubur tu percaya ke? Dia pun tak percaya. Dia percaya duit tu ya. Dulu saya pernah cerita pasal kubur dengan Kaldai. Macam tu lah. Dua orang punya nakai dia ada. Kaldai dia buat mati, dia berkambui. Pada berkambui kubur Kaldai tu, lepas tu orang melalu, dia pada buat menangis pakai serban mau elok. Apa hampa duk menangis ni? Kubur wali gimana? Minta hajat. Lama-lama penuh orang duk mari kubur tu. Padahal Kaldai dia apa? Tapi orang duk bagi duit, lama-lama berkelahi dua orang tu. Seorang kata, kau ambil lebih. Seorang kata, mana aku ambil lebih, kau yang ambil lebih. Berkelahi pasal tujuan mereka buat kubur tu pun nak kutip duit. Berkelahi, seorang kata, kalau betul kau tak ambil, jom kita sumpah di kubur wali. Member dia kata, yang lupa kah wali apa ni Kaldai kita? Sampai dia pun lupa. Macam itulah. Tak ada kubur yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah, pergi masjid Nabi, tak puas hati. Dia pergi kubur yang orang mimpi. Quran kata ala lillah. Ala lillahi dinul khalis. Bagi tahu ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah hanya bagi Allah tu dinun khalis, agama yang khalis. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai pelindung-pelindung, mereka kata bukan kami sembah. Hampa tak faham Ma na'buduhum, bukan kami sembah, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami nak dekat, bagi mereka ni dekat dengan Allah saja. Kita ni jauh, mereka wali. Kita kena dekat dengan Allah melalui mereka. Surah Az-Zumar, Allah sebut betul-betul. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Inna Allah sayahkumu fima hum fihi yakhtalifun. Allah kata, Allah akan hukum di atas apa yang mereka selisihkan. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tak akan memberi petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kufur.
Cerita ni bukan bagus 2-3 hari. Dulu punya cerita. Mereka pun tak sembah kubur. Mereka kata, bukan kami sembah. Nak bagi dekat dengan Allah. This is a very clear statement di dalam surah Az-Zumar. Setiap, tuan-tuan, berhala, ni cerita berhala. Berhala yang manusia sembah tu, tuan-tuan ingat, orang yang buat berhala tu percaya sangat. Dia yang duk paku atas kepala berhala tu. Buat bagusnya, panjat atas kepala, buat telinga lah, korek mata lah. Tuan-tuan ingat dia nak percaya. Lepas pada dia naik, dia pijak, uli dengan kaki apa semua. Dia nak percaya tu kata Tuhan. Dia pun tak percaya. Tapi pasal apa dia tunggu? Pasal ada pengunjung. Dia pun bukan main saja. Dia pun main bawa barang. Bawa pisang pun boleh makan juga. Sebab tu yang simpan berhala di rumah, pisang dia pisang plastik. Sorry ya, saya tak kata kat sebab-sebab. Fikir sendiri. Buah limau, dia limau plastik. Kalau limau pun dibagi limau hak masam. Hak dia pun tak makan. Tapi kalau dia pi kat tu, dia letak hak tempat boleh hilang. Dululah, cerita dulu-dulu. Budak-budak Melayu kampung dulu nakai. Bila ada tempat-tempat yang macam ni, mereka bubuh limau betul hilang. Bukan tokong makan. Jenis tokong kepala hitamnya. Budak-budak nakai pergi curi limau. Dulu-dulu bukan ada makanan macam lah kan. Mereka tengok limau. Siapa duduk Penang dia tahulah. Tapi tuan-tuan, sebab itu agama datang supaya kita berfikir. Someone datang and claim descendant of prophet, cucu Nabi. Oh, pasti tengok. Betul dah cucu Nabi. Tengok janggut. La ilaha illallah. Beribu-ribu, berpuluh ribu, bagi duit beli tanah, macam-macam. Setahun lebih kita bagi tahu, awas scammer. Dia petuduh kita Wahabi. Alhamdulillah. Hari ini, semua memang kata scammer. Kadang-kadang orang dengar dulu. Dia tak mana dengar. Kadang-kadang hatta benda yang bukan prinsip. Kita habak simple ya, saya habak 2 tahun lepas. Kemungkinan raya awal. Woi, ini bukan ahli falak, ni ahli apa dia tahu? Saya pun tak berani nak sebut nama masjid ni. Biar seorang dua mangkak sebut sudah. Kan? Hal lain pun apa mufti? Lah sungguh raya awal. Bukan kita kata kita mengetahui yang gaib. Tapi dengar dulu argumen. Saya tulis. Ada sebutlah pertubuhan hak mana kena dakwa ni. Pasal hilang duit Palestin ni. Yang kena diheret ke mahkamah. Kita habang, kita buat keluar surat di Perlis dulu. Bukan kita seluruh Malaysia. Kita bagi tahu pada Jaib, hati-hati. Jangan bagi mereka ni collect duit. Pertubuhan Palestin ni. Di Perlis kita tak bagi. Aman Palestin dia sebut terus. Kita bimbang. Oh masa tu kata Allah dengki. Macam-macam. Ada orang kata kita. Tapi tuan-tuan boleh tengok hari ni apa kes. Bukan kita tahu yang gaib. Tapi kita bagi satu pemberitahuan di atas asas-asas dan hujah-hujah yang kita bagi tahu. Tak mau terima tak apalah, saya tak setuju. Okeylah. Takkan dengan bagi tahu ini semua tak sayang kepada keluarga Nabi. Lagikan hak duduk Indonesia mengaku keluarga Nabi beratus tahun lamanya sudah terbukti bukan keluarga Nabi.
Tuan-tuan boleh tengok di dalam apa nama perbahasan yang saya sebut sebelum ni. Zaid bin Sabit kata, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma. Panjang saya urai. Aku membaca kepada Nabi surah An-Najm. Falam yasjud fiha, muttafaqun alaih, tapi Nabi tak sujud. Riwayat yang sebelum ni kata Nabi sujud pada surah An-Najm. Nabi baca surah Najm, Nabi sujud. Zaid kata, qara'tu 'ala Nabi, aku baca surah An-Najm bagi Nabi dengar. Falam yasjud fiha, baginda Nabi SAW tak sujud. Hadis ni akan kita bahaskan lepas azan nanti. Bagaimana menyebabkan majoriti para ulama kata sujud tilawah ni bukan wajib. Dan sebahagian apa jawapan sebahagian kata, mereka kata tak, pasal Zaid baca, Zaid tak sujud, sebab tu Nabi tak sujud. Kalau wajib sujud, mestilah Nabi suruh Zaid sujud. Jadi ini adalah perbahasan panjang. InsyaAllah azan dulu. InsyaAllah saya baca sikit ulasan para ulama. Nanti kita akan buka soalan.
Ada beberapa perkara daripada hadis yang kita baca. Pertama, kita hendaklah tahu bahawasanya sujud tilawah ni adalah perkara taufiqiyah. Taufiqiyah bermaksud perkara ni datang daripada Allah, datang daripada Nabi. Tak boleh kita, ayat ni macam sesuai sujud tu, kita sujud. Tak boleh. Kita hanya sujud pada ayat yang ada riwayat Nabi sujud. Walaupun perkataan sujud banyak dalam Al-Quran, tapi kita sujud pada tempat yang Nabi sujud. Para ulama, ada beberapa ayat yang ulama khilaf sujud ataupun tak. Tapi lebih kurang sekitar 15 ayat semua. Yang mana di dalam Al-Quran yang ada tanda tu, kita sujud. Mudahlah sekarang ni, ada tanda, kita tengok, kita sujud. Sujud tilawah ni sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut. Untuk orang yang membaca Al-Quran, bila dia baca Quran, dia lalu ayat tu, dia sunat sangat dituntut pada ajar, sama ada dia di dalam solat ataupun di luar solat. Kecuali kalau dia makmum. Kalau dia makmum, dia tak boleh sujud jika imam tidak sujud. Katalah dia sembahyang zuhur, dia baca surah An-Najm ataupun dia baca Iqra' bismi rabbik. Tengok-tengok seorang-seorang dia sujud. Tu imam tak sujud. Kata pasal apa sujud? Tadi aku baca Iqra'. Tak boleh. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma. Bila dijadikan imam untuk kita ikut. Kalaupun dia baca ayat itu, dia tidak sujud. Dia tak disunatkan sujud kerana makmum makmum diwajibkan untuk mengikut imam. Okey. Jadi sujud yang ayat-ayat yang dia baca tu walaupun lalu dia tak perlu sujud. Kalau imam baca dan imam sujud, makmum wajib ikut imam. Asalnya sujud tu sunat. Tapi imam sujud, ikut imam hukum wajib. Wajib kita ikut imam. Katakanlah tok imam semayang hari Jumaat besok ni baca surah Sajdah. Dia pun sujud. Kita katalah sunatnya, dia sujudlah, tak kira dia bangkit. Tak, kita wajib mengikut, hendaklah wajib mengikut imam. Tapi kalau imam dalam semayang sir, semayang zuhur, semayang asar, imam pergi baca ayat yang mana ada sajdah, macam mana? Ulama bincang masalah ni. Macam mana? Tu imam baca, makmum tak dengar. Tiba-tiba tengok-tengok, tu imam sujud tu. Makmum di belakang kata, subhanallah. Subhanallah, lupa dah tu imam ni rokok. Pai sujud tu. Rupanya tu imam sujud apa? Sujud apa? Dia sujud sajdah. Ini menimbulkan kekeliruan kepada makmum. Maka mereka kata imam sepatutnya jangan baca ayat sajdah kalau dia jadi imam. Bagi sembahyang yang bacaannya sir, perlahan. Kerana bila dia baca, dia tak sujud, dia macam makruh. Tapi kalau dia sujud, dia menimbulkan kekeliruan pada makmum. Tuan-tuan faham ni? Jadi dia tidak membaca di dalam. Walaupun ada sebahagian riwayat yang menyebut dia boleh. Sebahagian pendapat kata dia boleh baca dan makmum ikut. Tapi itu menimbulkan kekeliruan. Berikutnya ialah, daripada hadis Zaid tadi, kita simpulkan, pertama, kalau orang yang baca tu tak sujud, kata tu imam lalu pada ayat sajdah, besok dia baca ayat sajdah, contohnya
tu imam tak sujud, kita kata ni ayat sajdah, kita turun sujud, salah, mukhalafah dengan sunnah. Sebab kalau imam sujud baru kita sujud. Kalau dia tak sujud, kita jangan duk pergi sujud dulu. Dan mereka antara hujah dalam bab ni ialah hadis Zaid bin Thabit tadi. Bila Zaid baca pada Nabi, Zaid tak sujud, Nabi pun tak sujud. Tu Zaid baca surah An-Najm bagi Nabi dengar. Nabi tahu, tapi Nabi suka orang baca untuk Nabi main dengar. Zaid tak sujud, Nabi tak sujud. Dan kita akan jumpa nanti hadis Sayyidina Umar bin Khattab ketika khutbah baca ayat sajdah turun sujud, dan minggu berikutnya baca ada ayat sajdah tak turun sujud. Bagi memaklumkan kepada makmum dan orang ramai, bukan wajib, tapi sekadar sunat. Maka Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam riwayat ini dia telah membawa dua-dua riwayat ni supaya nak tunjukkan hujah jumhur yang menyatakan tidak wajib tapi disunatkan. Juga perbahasan para ulama semalam, minggu lepas kita dah sebut bacaan semasa sujud tilawah. Orang kampung kata, kita panggil sujud apa? Sujud sejadah. Sajdah ni, sujud tu dah sujud sajdah, sujud kan. Kita baca seperti mana sajada wajhihi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu yang kita syarah minggu lepas. Kalau dia baca subhana rabbiyal a'la, boleh tak? Juga boleh. Kerana itu juga ayat-ayat doa-doa yang dibaca semasa sujud. Boleh dia baca di masa semasa sujud. Dan banyak-banyak lain yang dibaca semasa sujud, dia boleh baca. Kalau dia di luar semayang, dan di luar semayang, ada riwayat yang menunjukkan bila di luar semayang tu dia nak turun sujud, Allahu Akbar. Tapi dia bangun, dia tak baca, dia tak bunyi Allah. Tapi kalau dia bergerak di dalam solat, dia turun ada Allahu Akbar, bangkit juga ada Allahu Akbar. Pada sisi sebahagian besar juga di kalangan para ulama yang membahaskan hadis-hadis yang berkaitan. Jadi ini adalah beberapa poin daripada hadis itu supaya kita dapat rangkumkan sekali, dan saya telah masukkan semua itu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Siapa ada soalan? Apa pandangan amalan di malam nisfu Sya'ban? Hadis nisfu Sya'ban, sebahagian para ulama, banyak hadis. Sebahagiannya hadis-hadisnya itu dhaif, sangat dhaif. Tak boleh pakai langsung. Ada yang palsu juga ada. Tapi di dalam banyak-banyak itu juga ada juga hadis yang sebahagian para ulama telah menghasankannya, termasuk yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang mana Nabi beritahu bahawasanya innallaha tala'a, Allah itu melihat kepada hamba-hambanya lailatan nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Dan Allah mengampunkan semua illa al-musyrik wal musyahin. Allah ampunkan musyrik, Allah tak ampunkan yang musyrik dan orang yang berbalah, tak memutuskan hubungan sama saudara. Jadi oleh kerana ada tentang fadilat keampunan pada malam nisfu Sya'ban, maka disukai pada malam berkenaan manusia memohon istighfar, memohon keampunan pada Allah, berdoa dan seumpamanya, kerana ada mengisyaratkan kelebihan pada malam berkenaan. Tetapi tidak ada suatu amalan khusus
Salat malam nisfu Sya'ban, tak ada. Salat khas malam nisfu Sya'ban, tak ada. Bacaan khas malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi kalau satu malam tu, orang tu dia nak membanyakkan istighfar, dia boleh banyakkan istighfar. Dia nak melakukan amalan yang saleh, dia boleh melakukan amalan yang saleh. Ada tak format khas malam tu baca Yasin 3 kali, kemudian tidak ada. Ini disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fatwa dia, dan menyatakan semua amalan ini tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Habis itu nak buat apa? Duduk saja. Orang dah habang lah, buatlah. Doa boleh. Dia ingat kalau tak baca yang tu, apa pun tak. Jangan buat format khas. Format khas ni malam nisfu Sya'ban ni, yang ni kena buat. Dia tak ada spesifik itu. Dia spesifik itu dia tak ada. Buatlah apa-apa saja yang bersifat memohon keampunan, amalan saleh. Jangan kata, kalau yang ni 3 kali, kalau zikir ni kena, kalau semayang ni 12 rakaat. Ni tak ada. Tiap-tiap malam kita semua bertahajud, dan malam itu kerana kita tahu ada kelebihan, mungkin kesungguhan kita akan lebih lagi di dalam memohon istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Adakah kena pergi berimpun di masjid ramai-ramai? Dia tak ada. Perhimpunan agama telah Nabi syariatkan. Berhimpun Jumaat, Nabi dah bagi tahu. Nak berhimpun semayang raya, Nabi dah bagi tahu. Berhimpun semayang fardu, Nabi bagi tahu. Kalau ada perhimpunan itu pada zaman sahabat dan Nabi buat, kita berhimpun. Tak ada pilihan individu. Fulan datang masjid, fulan datang ni, fulan nak i'tikaf, fulan nak doa, terpulang kepadanya. Format khas, tak ada. Ini maksud kita. Laki digalakkan ke masjid, manakala isteri lebih afdal di rumah. Jadi bagaimana suami ingin didik anak isteri? Salat, hari itu kita dah jawab benar ni. Wanita boleh juga salat di masjid. Dan dia dapat pahala berjemaah. La tamna'u ima Allah min masajidillah, kata Nabi. Jangan kamu larang hamba-hamba perempuan Allah untuk hadir ke masjid-masjid Allah. Nabi kata kat suami, jangan duk laranglah mereka main masjid. Melainkan kita tahu isteri kita main tu bukan nak semayang, nak pergi masuk kelab mengumpat. Kita boleh lah, kita tak lagi. Ni nak pergi mayang, nak pergi mengumpat. Tak ada lah orang macam tu. Bahkan dalam mazhab Ibn Hazmin Al-Andalusi, di dalam Al-Muhalla, dia menegaskan macam mana orang lelaki patut main masjid, demikian orang perempuan. Itu pendapat Ibn Hazmin. Dia tegaskan dan dia bersungguh-sungguh dalam bab itu, dia bagi dalil-dalil dia. Jadi kalau orang perempuan nak main masjid, sesuatu yang baik. Kalau dia nak semayang di rumah, suami dia takut tak ada siapa jaga anak ke apa, semayang anak, dia boleh semayang di rumah. Masa bila nak didik, suami dia pergi ke masjid pun satu didikan. Anak lelaki dia bawa pergi masjid. Isteri dia bawa pergi masjid. Tapi kalau isteri dia sibuk, tak boleh kalau pergi masjid, ada anak kecil, isteri pun nak semayang jemaah. Lepas dia di masjid, boleh tak suami balik semayang berjemaah pula di rumah dengan isteri? Boleh. Dulu kita telah baca hadis Anas dalam masalah ni. Nabi SAW telah bagi panduan ini, dan sebahagian sahabat memang itu, mereka salat di tempat mereka dan mereka juga salat di masjid. Yang kedua itu menjadi nafilah. Yang kita telah sebut jawapan yang lengkap. Adakah ada ustaz kata afdal melawat kubur pada hari Khamis malam Jumaat dan sahihkan? Secara spesifik hadis yang jelas tak ada dalam menentukan hari Khamis malam Jumaat dan seumpama. Ada beberapa riwayat di kalangan salaf yang mereka menyukai hal itu.
Di atas beberapa alasan. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyebut hal itu di dalam kitab Ruh dan menukilkan pendapat-pendapat yang menyukai ziarah pada hari Khamis. Bukan mereka sebut hari kerana mereka kata ketika itu Ar-Ruh berhimpun dan seumpamanya. Sesiapa yang nak menziarah, dia ziarah hari apa-apa saja. Dari segi nak sabit daripada hadis menyuruh hari Khamis, tak ada. Tapi kalau dia rasa itu ada hari Jumaat, Khamis malam nak masuk Jumaat, ada riwayat salaf yang suka ziarah, dia pun nak ziarah pada hari itu juga. Perkara ni luas dalam hal ini. Dia boleh lakukan dengan dia tidak menyandarkan hal itu secara putus kepada suruhan Nabi SAW. Kita punya saudara yang memfitnah, membawa musibah kepada kita. Masih haramkah untuk kita memutuskan silaturahim? Terima kasih. Nabi SAW larang orang Muslim untuk memutuskan an yuhajira akhal muslim fauqa salasati ayyam, untuk menjauhi saudaranya yang Muslim lebih daripada 3 hari. Islam ni, saya dah sebut mana. Islam ni, dia ada satu, Islam ni dia ra'i perasaan. Manusia ni ada perasaan. We are not robots. Kita bukan robot. Bukan Robocop. Robocop tu apa ada. Kita bukan robot yang mana kita tak ada perasaan. Bila orang bagi sakit hati kita, kita tengok, aku tak mau cakap dengan dia ni ya. Islam bagi peluang, tapi jangan lebih daripada 3 hari. Maksud kita meninggalkan saudara kita, kita yuqati'u, potong, tak mau hubungan dia tu, macam mana? Kita jumpa dia nak bercakap kita belah. Dia bagi salam kita, buat tak tahu. Nabi bagi peluang apa? 3 hari. Kalau dia benar-benar menyakitkan kita. Walaupun sebagian kata salam kena jawab. Tapi tak apa tu kita belah. Tak mau. Dia nak hulur tangan, belah. Tak mau. Geram sungguh dia buat kita. Bagi 3 hari. Lepas pada tu, kalau dia mai bagi salam, waalaikumsalam. Tapi saya tak mau dah pergi ziarah-ziarah dia macam zaman dulu. Boleh. Ziarah sunat saja. Pasal kita terluka. Tuan-tuan tahu bahawasanya Nabi sayang kepada bapa seorang Nabi, namanya siapa? Hamzah. Nabi sangat sedih bila Hamzah mati di dalam peperangan Uhud. Bila Hamzah mati dalam peperangan Uhud, Nabi sedih. Bila Wahsy yang tombak Hamzah tu dalam perang Uhud tu masuk Islam, masa Nabi buka kota Mekah, dia lari. Dia lari pergi Taif. Orang kata Wahsy, pergilah jumpa Rasulullah dia pemaaf. Wahsy mai jumpa Nabi. Bila Wahsy mai jumpa Nabi, Wahsy Islam. Dia minta maaf kepada Nabi. Dia bunuh Hamzah. Anta qatil Hamzah. Kau bunuh Hamzah, kata Nabi. Dia kata, al-amru kama balagak. Benda tu seperti mana yang sampai padamu. Maksudnya, seperti mana berita yang sampai kau kata aku bunuh tu betul lah. Nabi kata, hal tastati' an tughayyiba anni wajhak. Boleh tak kau jangan bagi aku nampak muka kau?
Nabi maafkan. Nabi maafkan. Nabi Wahsy di kalangan sahabat. Kalau senarai sahabat, dia sahabat. Sebab dia jumpa Nabi, dia beriman dengan Nabi. Dan dia mati atas iman. Tapi Nabi kata, kalau boleh, aku tak boleh tengok muka kau. Bukan kerana Nabi meluat kat muka dia tu apa sangat. Nabi akan teringat kepada Hamzah. Insan. Dia ada perasaan dia. Kita bukan robot. Hatta Nabi tak melaknat Wahsy. Nabi terimalah Islam dia. Allah pun terima mudah-mudahan. Dia sahabat. Cuma Nabi kata, tak usah bagi aku nampak lah muka tu. Tak usah duk main lintas lah. Bila mari nanti fikiran Nabi akan teringat pada siapa? Hamzah. Orang yang Nabi sayang. Kau pergi tombak dia. Bila dia masuk Islam, Allah ampun tak dosa Wahsy? Ampun. Allah ampun tak dosa dia bunuh Hamzah? Ampun. Adakah Nabi kata dia ahli neraka? Tak. Cuma Nabi kata, aku tak boleh tengok. Hal tastati' an tughayyaba anni? Boleh tak kau hilang daripada aku? Nabi bukan paksa dia. Nabi kata, boleh tak? Macam mana kita kata Nabi kata, boleh tak kalau bagi aku tak nampak? Bagi aku tak nampak hang. Pasal Nabi insan. Innama ana bashar. Aku manusia. Itu yang saya cerita pada tuan-tuan juga. Khansa ni sahabiah, dia masuk Islam. Tapi dia ni masa zaman jahiliah sebelum dia Islam ni, dia sayang kat adik-beradik dia. Salah seorang saudara lelaki dia nama Sakhar. Mereka daripada Bani Mudhar dalam Arab. Dia sayang kat Sakhar ni, mati kena bunuh. Sakhar dan Muawiyah. Cerita zaman jahiliah. Khansa ni, dia masuk Islam. Lepas masuk Islam, berduk sedih, teringat cerita mati Nuh. Adik-beradik dia lelaki tu. Ambil kasut adik-beradik dia tu, gantung di tengkuk. Tuan-tuan Arab lagi hebat. Kita macam tu ya, mereka lagi feeling mereka tu lagi dalam. Tambah dia hidup di padang pasir dengan pukulan angin-angin padang pasir yang sepoi-sepoi bahasa ni. Zaman tu dengan dia pula, biasanya orang-orang ahli puisi, ahli penyair ni jiwa dia halus. Khansa adalah penyair risau, penyair yang memanggil kesedihan yang begitu hebat. Masuk Islam, masih lagi duk baca syair sedih kepada Sakhar. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Satu hari dia tawaf Kaabah. Jumpa Umar. Umar tengok dia. Umar kata, Khansa, apa lagi yang kau duk sedih-sedih? Orang kata berkabung lah kata. Nabi tak bagi wanita yang la yahillu limar'atin tu'minu billahi wa yawmil akhir an yahidda fawqa salasatil ayyam. Tak boleh dia lebih an tuhidda fawqa salasatil ayyam, dia untuk berkabung lebih daripada 3 hari. Illa li zawjiha, kecuali untuk suami dia. Ni dia sedih untuk adik dia lama. Omar tak apa cerita ni. Dia kata, aku sedih kepada Mudhar. Kau sedih, itu kaum jahiliah semua. Dia kata, Umar, Amirul Mukminin, kau ni tambahkan kesedihan aku lagi. Orang Umar kata, kau sedih apa? Mudhar tu sebagai anda masuk neraka lah. Aku tambah kesedihan. Dia kata, aku dengar kau duk berpuisi lagi. Duk berpuisi. Dia kata, hati. Baca enggak puisi kau? Aku nak dengar, kata Umar.
Cuba kau baca puisi kau tu. Dia tanya Umar, amin jadidihi am qadimih? Kau nak puisi baru ke puisi lama? Umar kata puisi baru pun dah buat lagi. Amin jadidihi aidan. Puisi baru pun ada lagi. Dah lama dah cerita Rasulullah pun dah wafat dah. Cerita adik dia ni cerita sebelum jahiliah lagi tu. Dia pun baca puisi dia. Bila dia baca puisi dia, Umar dengar. Dikatakan air mata Umar mengalir. Kesedihan. Umar teringat kepada Zaid bin Khattab. Kepada saudara lelaki dia Zaid bin Khattab. Yang terkorban syahid dalam perang. Teringat kepada saudara dia yang juga terkorban, yang telah meninggal. Umar diam. Orang kata, macam mana Amirul Mukminin ni, Khansa ni? Da'uha. Kulli mri'in yabki sajwa. Ma zalat hazinatan abada. Nabi kata, Umar kata, biarlah kat dia. Semua orang menangisi kesedihannya yang tersendiri. Dia masih lagi bersedih. Feeling. Tapi Khansa itu, dia jumpa Aisyah. Aisyah kata, kau nak bersedih adik kau. Aku Rasulullah wafat. Lebih besar daripada adik kau. Tu pun tak sengaja aku bawa ratapan tu sampai hari ni. Yang kau sedih lebih-lebih macam apa? Baru dia berubah. Whatever lah. There is still a room for feeling. Di sana masih ada ruang perasaan manusia. Kadang-kadang kita, hang ni apa duk sedih-sedih sangat. Tak apalah, kita bagilah guide umum. Jangan usah duk sedih. Nabi sendiri, anak dia meninggal, Nabi sedih tak? Sedih. Padahal tidakkah bila meninggal tu pergi ke syurga, betul tak? Innal aina la tadma wal qalb la yahzan. La naqul illa ma yarda rabbuna. Mata menangis, kata Nabi. Jiwa berduka cita. Tapi kita takkan sebut melainkan apa yang Allah redha saja. Sedih. Padahal Nabi tahu semua itu berpindah ke alam akhirat. Abdul Rahman, aku tengok Nabi. Hatta anta ya Rasulullah. Kau pun sedih ke? Kau pun menangis ke? We are human. Kita manusia. Nabi kata, innama ana bashar. Aku manusia. Tuan-tuan, sebab itu bila deal dengan orang, kaedah satu kaedah. Tapi bila deal personal, jangan you terlalu tajam. Sehingga tak memberikan ruang kepada orang lain. Saya bukan nak kata dia boleh berkelahi dengan adik-beradik dia. Kadang-kadang adik-beradik buat satu benda tu, kita tak usahlah pergi maki dia ke apa. Kadang-kadang lama kita tak pergi ziarah dia. Dia main rumah kita, kita terima. Tak usah. Hang jangan main pijak rumah aku. Itu melampau lah. Tapi lama tak pergi ziarah dia. Lama pun, kerana dia buat kat kita tu teruk sangat. Umpamanya. Kita ubati perasaan kita. Tapi, kalau dia mati, kita pergi. Dia bagi salam, kita jawab. Tapi nak pi kawan dengan kawan ke, yang nak rapat balik macam dulu, kita tak. Tapi kita kira dia macam orang lain lah. Jumpa dia, Assalamualaikum, salam, babak, sihat. Nak pi balik, duduk sembang, minum kopi, bawa pi balik. Kena sekali, kita tak mau dah lah. Kan? Macam tu lah. Jangan kena dengan skema tu sekali, kita maafkan. Kita skema kali kedua pula. Tak boleh lah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.